Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-hakim al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد والحمد لله. Sambung kitab Musalli pada muka surat yang ke-13 Rumi. Yang Jawi muka surat 6, 3 daripada atas. Kalau kitab saya lah, kitab yang Rumi hijau ni, muka surat 13. Ada sikit perbezaan muka surat yang biru. Kita berhenti dekat yang ketiga. Syarat sah yang ketiga. Syarat sah yang ketiga. Syarat sah salat yang ketiga. Yang pertama, yang sebelum ni berkaitan dengan menghadap kiblat. Oh, dan kita dah pesan dah, suruh pergi cek ke tak tahu. 28 hari bulan baru ni. 28 naik mendung. Sini mendung yang tak cek tu dah tahu dah. Tahu. Okey, kalau mendung selesai lah, tak apalah. Jangan lupa 16 hari bulan Julai. 16 hari bulan Julai, 7 bulan 7. Ada sekali lagi. Lepas tu tunggu pula bulan tahun depan. Setahun 2 kali je. Tak apa, nak macam mana mendung. Kalau dah mendung, tak apa. 16 hari bulan Julai ada sekali lagi pukul 5.16 petang. Ada sekali lagi untuk cek kiblat. Sebelum kita bincang bab kiblat, kita bincang bab masuk waktu. Masuk waktu. Cara masuk waktu tu. Yang kedua kita bincang bab kiblat. Ini untuk malam ni bab apa ni? Aurat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin rabbal alamin. Dan ketiga daripada 9. Maka syarat sah sembahyang itu 9 perkara. 3 daripada 9. Iaitu menutup aurat. Menutup aurat ni yang paling cantik sekali, menutup warna aurat. Sebab aurat ada 2. Aurat ada 2 jenis. Satu jenis bentuk, aurat bentuk. Satu lagi jenis warna. Saya panggil jenis warna. Jadi yang ni warna, bukan bentuk. Sekejap lagi kita bincang. Apa beza warna dengan bentuk? Tutup warna, tutup bentuk. Dalam masalah sembahyang, wajib dia menutup aurat, iaitu warna, bukan bentuk. Cuma kita sebut aurat. Kalau Melayu aurat. Ain waw ra ta marbutah. Tu dia punya ejaan. Kalau Rumi AURAT, aurat. Tak, kalau nak ikut dari segi kaedahnya tak betul lah. Dari segi sebutan. Sebab kita tahu ta terbahagi kepada 2. Satu dia panggil ta marbutah, bulat ada titik kat atas 2. Satu lagi dia panggil ta maftuhah, ta terbuka, ta titik tu. Kalau ta yang terbuka tu, masa dia wasal sambung baca dan dia berhenti, tetap bunyi ta sebab dia ta.
Tapi kalau ta marbutah, ta macam ha tu bulat tapi ada titik tu. Yang itu ketika sambung ya bunyi ta. Tapi ketika dia berhenti dia bunyi ha. Jadi ain waw ra ta marbutah yang tepatnya aurah, bukan aurat. Sikitlah, tak kisah pun, bukan jadi apa pun. Nak cuma sebutan tu kita tak berapa. Kita punya kaedah menyebut tu kita tak kira. Kadang-kadang kita matikan dengan ta, bunyi ta, kadang-kadang bunyi ha. Apabila ta marbutah, sepatutnya bila ta maftuhah, ta terbuka tu, barulah bunyi dia ta bila mati tu. Bila kita nak waqaf ini, kita nak mati di situ. Bila dia ta marbutah yang bulat yang ada titik tu, bunyinya ha. Tapi kita tukar. Kita memang bertukar-tukar. Tak ikut kaedah sebenar. Contohnya Fatimah betul sebab lujung dia ta marbutah. Jadi bunyi kenapa tak panggil Fatimat? Fatimah betul. Tapi aurat jadi aurah jadi aurat pula. Kita ada yang betul, ada yang tak betul. Hamzah ni ta marbutah. Kita bunyi hamzah, bunyi ha sebab kita nak mati kan. Betul lah. Betul lah. Jadi kita memang ada sikitlah macam akhirat tu akhirah. Sebab akhirat ta marbutah kat belakang tu. Akhirat bunyi ta pula. Aurat bunyi ta ya. Sedangkan semuanya ta marbutah. Kenapa Fatimah? Kenapa tak Fatimat? Padahal semua bulat ta bulat. Tapi kita ni dari segi menukarkan daripada bahasa Arab, nak jadikan bahasa kita kepada bahasa Melayu, kita tak guna kaedah tu. Kita hantam mana yang rasa sedap nak sebut, hantam je lah. Tak ada masalah pun. Cuma dari segi bahasa tu salah. Baik, wajib menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya perempuan. Jadi ketika solat wajib tutup pusat sampai lutut. Bila dia sebut wajib, kalau tengok ayat tu cantik tu, antara pusat dan lutut. Bila dia kata antara pusat dan lutut, baru ada saya dapat soalan ni dalam 3 minggu lepas. Bila sebut, sebab apa? Dia kata dia sembahyang cukup-cukup je dia tutup. Tak sebahagian lutut tak tutup. Sikit je lutut, separuh je yang tutup. Adakah sah sembahyang dia? Saya tak ingat kenapa dia tutup macam tu. Saya pun dah lupa dah. Adalah masalah dia. Akhir sekali dia sembahyang dalam keadaan lutut terbuka, tapi separuh tutup, separuh lagi terbuka. Jadi sah ke tidak? Sebab wajib tutup pusat sampai lutut. Sebelum pusat sampai lutut tu dah tengok tu. Antara. Bila sebut antara, pusat dan lutut tak wajib tutup. Yang wajib tutup bawah daripada pusat, atas daripada lutut. Itu yang wajib. Jadi kalau tutup pusat dan lutut, bagus lagi baguslah, terlebih. Malah kita tutup sampai ke kaki, sampai ke atas buku lali, lagi bagus. Dan kita tutup atas ni, atas pusat, bukan atas pusat, sampai leher kita tutup. Lagi bagus. Cuma dari segi hukumnya, pusat dan lutut tak wajib tutup. Cuma dia ada satu masalah. Masalahnya dia tak ada line. Pusat dengan lutut ni tak ada line. Kalau ada line mudah. Kalau ada line, kita tengok kat line ni, tutup tu ke bawah, mudah. Yang atas tak payah tutup sebab dia ada line. Tapi pusat mana ada line? Mana nak tahu belah kau ni nak kena tulis dengan marker. Nak kena lukis. Lutut juga, mana lutut tu? Kepala lutut, lepas tu atas tu lutut lagi, bawah tu lutut lagi. Ni dah mula peha. Kat mana dia punya line tu, border dia? Payah nak cari. Payah nak cakap. Oleh kerana kita payah nak cari, payah nak yakin, hanya lutut je tak tutup. Yang lain semua tutup. Peha tutup, hanya lutut je. Tak boleh kita nak cari sebab dia tak ada line. Maka ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Asalnya tak wajib, tapi nak menyempurnakan bagi tutup juga, peha je tutup, maka sebahagian daripada lutut wajib tutup. Asalnya lutut tak wajib tutup, tapi kalau lah kita tutup peha, masuk lutut sikit je, satu hun je. Tutup sikit aja, maknanya peha garanti tutup. Sebab dah terlebih sikit, maka lebih sikit tu wajib. Asalnya tak wajib tutup lutut, tapi oleh kerana kita tak boleh nak yakin betul-betul hanya peha je yang tertutup, maka kita wajib tutup yang tak wajib pada asalnya. Istilah dia panggil ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Asalnya tak wajib, tapi nak menyempurnakan yang wajib, dia kena ada. Asalnya dia tak wajib, maka dia jadi wajib juga. Wuduk tak wajib. Wuduk wajib? Mana wajib?
Lepas tu batal wuduk, tak ambil wuduk dah. Sebab wuduk tak wajib. Tapi nak sempurnakan sah semayang, kena ambil wuduk. Wuduk jadi wajib. Sebenarnya wuduk tak wajib. Kalau bagi kata, apa hukum berwuduk? Tak wajib. Tapi kalau tak ada wuduk, macam mana nak semayang? Semayang apa? Semayang fardu lah. Macam mana nak semayang? Oh, kena ada wuduk lah. Wuduk jadi wajib lah. Tapi bukan sebab wuduk tu wajib. Sebab nak semayang. Macam tu juga, kenapa wajib tutup kepala lutut sikit? Bukan kepala lutut. Wajib lutut sikit. Yang kita yakin itu adalah lutut, kita wajib tutup sikit. Kenapa? Sebab nak sempurnakan paha tadi. Kalaulah kita tak tutup sikit lutut, tak boleh nak yakin paha tadi tertutup dengan sempurna. Maka wajib tutup lutut sikit. Okay. Pusat juga gitu. Pusat tak wajib tutup, tapi payahlah nak cari dia punya manalah line pusat. Maka wajib tutup pusat sikit. Separuh pusat, suku pusat. Sikit je. Maka dah tertutup. Asalnya tak wajib tutup pusat, jadi wajib tutup sikit. Kerana nak menyempurnakan yang wajib tadi, maka terpaksa jadi wajib juga. Itu dari segi hukum. Kita pakai lagi lebih panjangnya sampai ke atas buku lali, hukumnya sunat. Maksudnya bukan kita pasal lutut, bawah lagi, sampai keting betih bawah lagi, sampai ke atas buku lali sikit. Ni buku lali atas ni. Atas ni. Daripada pertengahan keting tu sehingga ke atas buku lali, itu sunat. Kena buku lali, duduk kat buku lali tapi tak tutup buku lali, tutup separuh ke, harus. Bawah buku lali beberapa hukum. Ada beberapa hukum. Jika hukumnya, jika dia bawah buku lali kerana nak berbangga, nak bagi tahu orang kaya. Orang kaya dulu dia memang pakai kain. Sebab tu orang kahwin yang orang kafir kahwin kan, dia ada kain panjang yang kena pegang tu menandakan kehebatan atau kekayaan. Kita tak ikut. Nah, kita tak ikut orang perempuan pakai biar jatuh gitu dah lah, tak payahlah panjang sampai. Kita tak ikut pakat 3-4 orang pegang kat belakang. Sedangkan itu tanda kekayaan, belagak. Maka siapa yang pakai kain bawah buku lali, tutup buku lali, dia panggil isbal, istilah panggil. Ada beberapa hukum. Jika kerana nak bermegah-megah, haram lah. Jika kerana tak sempat nak potong, nak potong, dah beli dah banyak tu, tak sempat nak potong, harus. Jika boleh je potong, buat ambil acuh tak acuh, buat lebih kurang aja. Padahal kalau nak potong boleh je, isteri dia lagi tukang jahit, contoh lah. Tapi dia tak buat juga, makruh. Isbal hukumnya haram apabila ada niat belagak. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, isbal haram. Terus, belagak tak belagak. Sebab tu, saya pernah bukan kena tegur lah, kena nasihat dekat seorang Bangladesh. Dia kata, Ustaz okey. Baik, Ustaz baik. Apa ni nak cakap? Itu haram, dia tunjuk. Apa benda ni? Dia tak kata cakap Melayu, Bangladesh. Ustaz okey. Dia kata, Ustaz okey. Tapi dia tunjuk lelaki tu haram. Dia perhati, apa benda? Apa itu haram? Pakai itu baju, itu seluar, haram. Apa benda? Rupanya semayang, ramai orang Melayu ni bawah buku lali, pakai jubah. Sebab malas nak potong tu lah. Bawah buku lali, dia kata haram. Mazhab Hanafi, ya, haram mutlak. Belagak ke tak belagak je, haram. Isbal. Ni lelaki ya. Isbal. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia ada 3 hukum. Kerana belagak, berbangga, baru haram. Kalau tak sempat nak potong, harus. Kalau dia boleh je potong. Kalau setakat pergi kedai sekejap je, RM1, RM2 je. Selesai, RM5, RM10 potong. Murah je lah, maksudnya boleh, mampu. Tak buat juga, makruh. Jadi nak haram tu, dia ni sikit lah. Jadi kalau boleh kita jangan isbal. Iaitu, biar nampak buku lali. Paling kurang pun, duduk dekat buku lali tu. Tengah buku lali ke, atas sikit buku lali ke, bawah. Tapi, paling cantik, biar buku lali nampak. Maka dapat pahala free. Pahala sunnah free. Sebab tu kita biasa tengok tak, pakai seluar, bila ambil uduk waktu kerja kan, lepas tu dia lipat. Kenapa dia tak buang tu? Nak ambil sunnah, tapi jadi makruh balik. Sebab ketika sembahyang dimakruhkan untuk melipat apa sahaja jenis pakaian kita. Pakaian rambut-rambut kita ikat, hukumnya makruh. Ikat rambut, kalau lelaki rambut panjang diikat ketika sembahyang, hukumnya makruh. Dia lipat ni, hukum makruh ketika sembahyang. Baju pun. Lepas tu sekarang ni nak sunat buku lali tadi, dia pergi lipat. Dapatlah sunat buku lali, makruh balik. Jadi 1 tolak 1, kosong balik. Kalau 1 tolak 1 dia kosong balik. Jadi bagi saya lebih baik tak payahlah lipat. Dapat pahala, dapat elakkan makruh lipat, tapi tak dapatlah pahala buku lali. Daripada lipat dapat pahala buku lali, tapi dapat buat perkara makruh. Macam sama je. 1 tolak 1 kosong. Jadi wajib tutup
sedikit daripada lutut. Itu dari segi kewajipan saja. Sambung lagi. Dan sahaya lelaki dan sahaya perempuan. Sahaya ni hamba. Kalau sahaya lelaki, hamba lelaki sama dengan lelaki lah. Kalau sahaya perempuan, aurat dia daripada pusat sampai lutut juga. Aurat semayang. Yang kita tengok semayang kelubung ni merdeka. Perempuan merdeka. Perempuan hamba, aurat dia pusat sampai lutut. Yang tu kena masuk bab hamba lah. Bab hamba di ujung-ujung ni ada bab hamba. Bab hamba masih lagi kekal hukumnya dipelajari dalam kitab-kitab fiqh sehingga sekarang. Padahal hamba dah tak ada. Maka para ulama mengatakan, kenapa Nabi tak mansuhkan, tak batalkan hukum hamba? Dia kata kemungkinan satu hari nanti akan datang akhir zaman, akan jadi balik hamba balik. Sebab tu hukum tu tak dimansuhkan. Dia belajar, kita sampai boring belajar. Muqattab lah, macam sampaikan asnaf zakat yang 8, salah satunya wafir riqab, hamba. Kenapa tak dimansuhkan je? 7 aja, satu tak payah. Sebab satu hamba dah tak ada. Mansuhkan aja hukum zakat tu. Kan tak ada? Tidak, tetap ada portion dia. Tak dimansuhkan. Kenapa gitu? Maka hikmah ulama kaji lah. Dia kata kemungkinan akhir zaman nanti akan ada hamba balik. Bila mungkin zaman Dajjal ke lepas Dajjal ke tak tahu, ataupun akan datang. Itu pun kajian mereka je. Kalau tidak, tak guna dah hamba. Mana ada hamba dah. Orang gaji tu bukan hamba tu. Gaji bukan hamba. Tak ada. Kenapa tak dibatalkan hukum tu? Kenapa Nabi tak batalkan? Kerana itulah. Kerana akan datang, akan ada balik. Jadi apa lagi ya? Okey. Dan sekalian tubuhnya jika perempuan seluruh tubuh, dan khunsa seluruh tubuh juga. Dan sekalian tubuhnya jika perempuan seluruh tubuh. Dan khunsa yang merdeka. Yalah, perempuan yang merdeka, khunsa yang merdeka, bukan hamba. Hamba pusat sampai lutut. Perempuan seluruh tubuh yang lain daripada mukanya dan 2 tapak tangannya. Muka boleh dedah, tapak gini. Maksud tapak tangan tu gini, boleh dedah perempuan, boleh. Tapi kalau tak dedah, dia masuk dalam kain dia, sunat. Muka kena dedah, lelaki, perempuan boleh dedah, tapi kalau tutup makruh. Walaupun dia pakai burdah. Sembahyang ketika tutup muka makruh. Kecuali kalau ada lelaki nak tengok dia dah pakai burdah. Tiba sembahyang aja, tengah sembahyang orang tengok. Dia punyalah jaga. Maka waktu tu sembahyang pun dibenarkan tutup sebab ada lelaki untuk tengok. Tapi kalau tutup macam ni makruh. Walaupun dia pakai burdah. Tutup muka makruh. Bila sebab makruh sah lah. Jangan tanya sembahyang sah ke tidak. Sah lah sebab kata makruh kan. Dan tak makruh jika penyakit yang kita COVID apa semua ni, dia tak makruh lah sebab penyakit. Takkan makruh juga jika penyakit berjangkit atau itu bagi lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan juga. Kalau lelaki saja tutup muka saja, tutup muka lelaki makruh juga, perempuan juga makruh, dua-dua makruh ketika sembahyang. Khunsa bila dia sebut khunsa dalam kitab fiqh, dia bermaksud khunsa muskil. Pernah sebut sebelum ni kan, khunsa ada 3, khunsa lelaki, wadah lelaki, wadah perempuan, dan khunsa muskil. Wadah lelaki ni khunsa ada 2 alat kelamin, tapi dia lelaki. Alat perempuan dia sekadar ada aja, tapi tak boleh pakai. Dia panggil khunsa juga, tapi dia sebenarnya lelaki. Sebab alat kelamin 2 yang dia ada tu salah satunya saja boleh pakai, iaitu yang lelaki. Maka dia lelaki, dia boleh kahwin dengan perempuan, dia kena buat macam lelaki lah. Okay? Kalau dia ada alat kelamin 2 juga, tapi yang perempuan je boleh pakai, yang lelaki tak boleh pakai, sekadar pameran tu ada macam daging lebih aja. Dan dia ada haid, maka dia perempuan lah. Maka dia kena macam perempuan. Bila sebut macam perempuan, jadi macam lelaki yang tadi, maka dia kena ikut undang-undang peraturan syariat lelaki perempuan lah tadi. Jadi dia sebenarnya lelaki, dia sebenarnya perempuan yang tadi tu, walaupun dia ada 2 alat kelamin. Yang kata khunsa ni bila sebut dalam kitab mana-mana kitab fiqh, bila sebut khunsa sahaja, dia tak kaitkan dengan apa-apa, maksud khunsa muskil, yang ada 2 alat kelamin dan dua-dua berfungsi. Dua-dua boleh kencing kot lelaki, boleh kencing kot perempuan. Dua-dua berfungsi tapi tak keluar haid, maka dia ni khunsa muskil. Bila dia macam ni,
maka dia ketika sembahyang dia kena bertindak seperti perempuan. Maksud dia kena pakai seperti perempuan dalam sembahyang. Maksud dia kena tutup habis. Tutup muka, tangan. Walaupun begitu, dia banyak hukum-hukum yang special bagi dia. Antaranya kalau dia pegang lelaki tak batal wuduk, dia pegang perempuan tak batal wuduk juga. Dia kena pegang dua-dua baru batal wuduk. Main tak lelaki, perempuan batal wuduk. Dan dia pegang perempuan tak berdosa, dia pegang lelaki pun tak berdosa. Kerana dia tak boleh kahwin. Walaupun sama-sama khunsa macam dia, sama spesies macam dia pun, sama-sama pun dia tak boleh kahwin sampai kiamat, sampai mati. Khunsa muskil ni ada, cuma tak disorok sebab malu. Benda ni ada. Saya ada kawan, saya pun dah cerita sebelum ni, nurse ada, doktor pun ada. Dan setiap kali saya jumpa buat daurah kat mana-mana hospital ke, mesti akan tanya nurse dengan doktor yang sambut kelahiran, banyak tak khunsa. Pertama dia kata khunsa ni susah nak detect masa kecil-kecil. Itu yang pertama. Tapi kalau boleh detect pun nampak jugalah. Adalah. Dan dia kata dulu dia boleh dengar, dia dengar setahun sekali 2 kali. Dengar, itu pun dengar. Dengar kat mana? Ipoh. Tahun depan dengar kat mana? Johor Bahru orang itu. Dulu. Tahun 80-an, 90-an. Sejak tahun 2000 milenium ni kerap lagi dengar. Dengar. Dan dia pernah jumpa sekali. Dulu pun dengar je. Orang dah tua dah dia. Dia dah staff nurse dah. Berapa 30 tahun, 40 tahun dah jadi nurse. Dulu 20 tahun dulu duk dengar, tak pernah jumpa. Sekarang makin kerap dengar. Sebulan je dengar kat sana. Ada dengar. Dan dia sendiri pernah jumpa sekali. Maknanya makin banyak berlaku. Kenapa makin berlaku? Maka kita jumpa guru, kita tanya kenapa banyak khunsa ni makin banyak ni. Antaranya ada keterlibatan jin kat situ. Ada. Jin join sekali ketika berlaku persetubuhan. Tak baca doa macam-macam . Jin jatuh cinta dengan bini orang lah kiranya. Macam-macam dia jadi macam tu. Macam mana jin boleh jatuh cinta pula? Sama-sama spesies lah, sibuk dengan spesies kita. Apa hal? Sebab kita juga salah. Mandi, tak masuk toilet, tak baca apa-apa. Jadi dia free show lah. Dia boleh tengok lah. Relax tengok aurat itu. Tengok. Lama-lama jatuh cinta. Tidur tak baca apa-apa. Dah lah tidur, bogel. Tidur bogel. Memang tak ada masalah. Kalau kita seorang dengan isteri memang tak ada masalah. Tu, kita jangan lupa, kita bukan duduk kita-kita je atas dunia ni. Ada lagi, binatang ada, tumbuhan ada, jin ada, malaikat ada. Balu pertama, malaikat tak masuk dah. Tengok telanjang bogel, tak masuk dah. Malaikat tak masuk dah. Okey, malaikat maut masuk. Malaikat rahmat tak masuk dah. Setan suka. Apa lagi viral lah. Ni ambil masuk WhatsApp dia. Mari tengok free show, takkan tak nak. Siapa tak nak? Pakat-pakat tengok. Lama dia macam jatuh cinta. Lepas tu dia buatlah bukan-bukan. Dia buat bukan-bukan. Masa nak bersama isteri tak baca doa apa. Main gitu, terekam gitu aja. Maka kat situ dia itulah. Dia ada keterlibatan jin di situ. Dia ada keterlibatan mereka. Kerana kita sendiri yang tak jaga. Ketika mandi, ketika nak tidur, tak jaga. Tu tak kira yang memang pakai, keluar pun dah pakai seksi-seksi. Lagilah diorang seronok lah tengok pada asalnya. Jadi bila macam tu menyebabkan boleh jadi tu. Itu antara sebab khunsa muskil. Ada 2 alat kelamin. Pelik kan, jadi susah. Dan kita pula mak bapak yang dapat anak gitu dia akan sorok. Tak boleh beritahu orang. Lepas tu anak tu makin jadi pelik kan. Dia nak kata laki tak laki, perempuan tak perempuan. Lepas tu dia khunsa muskil. Dan tak boleh salahkan dia pula. Tak boleh salahkan dia sebab dia memang muskil. Dan tak boleh kahwinkan dia. Nak kata kau masuk askar, boleh? Tak boleh. Dia lembek gitu ke? Yang boleh ni yang ada, yang khunsa wadah lelaki. Alat perempuan kau tu pameran aja, sekadar pameran, tak boleh pakai pun. Yang boleh pakai duk pakai lelaki je. Jadi askar boleh. Tapi yang muskil tak boleh. Dia tetap gitu juga. Muka dia pun nak kata lelaki pun boleh, nak kata perempuan pun boleh. Nak kata lelaki boleh, nak kata perempuan boleh. Badan dia kadang-kadang jadi badan lelaki. Tapi ada ketul-ketul perempuan. Pinggang ramping. Pelik ni, memang pelik. Dah makin-makin banyak terjadi sekarang. Jadi maka orang macam ni perlu belajar hukum syarak kerana dia juga mukallaf. Dia ada peraturan syarak yang perlu dia patuhi. Dia ada. Memang dia boleh sembahyang kat perempuan. Zuhur sembahyang kat perempuan, asar sembahyang kat lelaki. Boleh. Boleh. Sebab tak batas sembahyang, air sembahyang pun kalau dia pegang. Sebab dia khunsa muskil. Dengan maksud dia sendiri muskil. Dia tu lelaki ke perempuan.
Dan kita tak boleh kata dia lelaki, dan kita tak boleh kata dia perempuan. Bila tak boleh gitu, maka hukum dia memang itu. Banyak lagi berkaitan dengan khunsa muskil ni. Jadi bila disebut secara umum khunsa muskil, hukum dia macam perempuan. Kenapa macam perempuan? Sebab kalau dia sembahyang macam lelaki, sedangkan dia muskil, dua-dua alat boleh pakai. Kalau katalah hakikat sebenarnya dia tu lelaki, tak apalah, sebab dia berpakaian macam lelaki, mujurlah, sah sembahyang dia. Kalau hakikatnya sebenarnya dia perempuan, tak sahkan sembahyang dia. Kalau dia sembahyang macam perempuan, kalau hakikatnya dia perempuan, sah. Kalau hakikatnya dia lelaki, terlebih sah lagi. Sebab tu dilayan dia seperti, bukan, hukum-hukum syarak banyak tertakluk kepada perempuan khunsa muskil ni. Bukan sebab dia perempuan, bukan. Sebab ihtiyat, ambil lebih. Lelaki pusat sambil lutut, perempuan seluruh tubuh. Dia tak tahu lelaki perempuan sebab dia muskil, maka dia sembahyang macam perempuan, iaitu tutup semua. Kalau dia lelaki, kalau dia perempuan, memang dia tutup semua, sah. Kalau dia lelaki pun sah juga sebab dah tutup pusat sambil lutut. Macam tu juga paraid, dapat 2/3 ke 1/3. Ada seorang ulama, dia ada anak murid ramai, dia nak meninggal. Bila nak meninggal tu maksud ujung-ujung lah, tapi boleh cakap lagi. Bila datang anak murid dia, datang guru yang lain, ada tok guru yang lain datang ziarah. Dia pun bisik, dia nak tanya masalah. Dalam kepala aku ada masalah. Apa dia? Masalah apa? Kalau seorang khunsa keluar daripada kampung lari, kemudian ketika ayah dia meninggal, dia balik, maka dia ada paraid untuk dia. Nanti dia ni dapat 1/3 ke 2/3. Tok guru ni cakap yang ziarah ni, Allah, dah hujung-hujung ayat ni. Tak payahlah duk fikir sampai hukum fiqh tu, bukan macam tu pun. Dia kata, aku malu bertemu dengan Allah dalam keadaan aku tak tahu jawapan tadi. Orang dulu belajar sampai titisan darah terakhir. Akhir sekali dia jawab, tak apa, aku fikirkan. Yang dapat hanya 1/3 macam bukan 1/3 pula, separuh daripada lelaki sasul. Lelaki dapat, kalau lelaki dapat 1, perempuan dapat separuh daripada lelaki tu, kan? Jadi dia dapat macam perempuan. Kenapa dia dapat macam perempuan? Kenapa dapat macam perempuan? Kerana jika dia tu dapat macam lelaki, okay, jika hakikatnya nanti kat padang mahsyar memang dia lelaki, memang layak pun dia dapat, maka dia tak makan harta orang lah. Tapi kalau sebenarnya dia perempuan, kan dia dah makan harta orang, adik-beradik dia. Maka kalau dia dapat cuma macam perempuan, iaitu kurang. Jika sebenarnya dia tu perempuan, memang dia dapat. Kalau sebenarnya dia lelaki, dia dapat kurang, tak apa. Jangan buat hal dengan orang. Jangan ambil hak orang. Orang ambil kita, tak apa. Dia panggil ihtiyat. Macam tu lah juga dalam sembahyang. Sebab tu khunsa dia sebut kat sini, kena macam perempuan juga pakai itu dalam masalah sembahyang. Dia kena pakai macam perempuan. Macam saya pernah jumpa sekali perempuan khunsa muskil. Pernah jumpa sekali. Memang lain. Nak macam Korea apa dia. Dia Melayu. Macam Korea tu kan. Korea tu lelaki dia macam perempuan je. Bukan nak kata macam perempuan. Cuba tengok muka dia. Tak ada bulu janggut, tak ada janggut, licin muka. Tapi Korea. Sebab tu perempuan-perempuan Melayu semua gila kat K-pop tu. Banyak lagi lelaki Melayu ramai. Bukan mana lelaki Melayu terakhir, tak, berlambak lagi lelaki Melayu sibuk duk cari Korea. Saya tengok dalam video tu sampai kena peluk-peluk selamba je atas pentas tu. Tak lama dah lah. Memalukan betul. Sebab tu lah, sebab dia punya rupa dia lain. Nak cakap lelaki tak, macam perempuan tak, dia tengah-tengah, lebih kurang macam tu lah. Saya tengok rambut panjang, Allah. Okey, habis kat situ. Kemudian khunsa yang lain daripada mukanya dan 2 tapak tangannya. Muka dan 2 tapak tangan boleh buka. Tapak tangan sunat, maksudnya tak buka. Muka juga sunat untuk buka, jangan bagi tutup. Kalau tutup pun sah. Okey, nak tutup dengan apa aurat tadi? Dengan suatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya. Ni dia. Ni yang saya sebut tadi. Nak tutup tu tutup warna kulit saja, sedangkan aurat ada 2. Aurat, bila kata tutup aurat, dia ada 2. Yang pertama tutup bentuk, yang kedua tutup warna. Kalau dia tutup bentuk tutup. Tapi kalau kita tengok nampak dalam, sebab apa? Nipis, kain nipis. Tak tutup aurat tu, walaupun tutup, walaupun pakai purdah.
Tutup habis. Tapi bila tengok nampak sampai ke dalam. Nampak bayang-bayang gitu ke dalam kan. Itu tak tutup. Tak tutup aurat apa dia tutup pakai purdah. Pakai purdah pun tak tutup. Okey, ataupun dia pakai tutup semua. Oh, kain tebal. Tak nampak kat dalam. Warna kulit tak nampak. Tapi ketat semua macam bikini. Tak tutup juga. Kerana itulah hati-hati cakap dekat anak isteri kita bila pakai hand sock yang masuk kat tangan tu. Asalnya bagus, tapi sekarang jadi tak bagus. Hand sock tu yang pakai kat sini sampai ke sini tu bagi orang perempuan tujuannya sebagai backup. Dia bukan sebagai apa dia panggil? Dia bukan macam ni. Kalau tak pakai hand sock pun dia tutup aurat juga. Baru pakai. Tapi yang terjadi sekarang tak. Saya tengok dekat kedai-kedai apa yang jadi cashier tu. Masa jadi cashier tu dia tengok, kalau kita tak tengok perempuan, tak tengok gitu. Tapi tengah cashier nak bayar barang kan kita letak kan, tengok kan perempuan tu yang duk kira duk key in tu. Bila tengok dia pakai macam ni, pakai pendek baju supermarket tu lah. Pendek lah. Lepas tu dia pakai benda tu, hand sock. Tak tutup aurat tu. Tutup sampai sini. Tak tutup tu. Salah faham. Hand sock tu dia pakai ke, dia tak pakai ke, tetap dia tutup aurat. Barulah ada gunanya sarung tangan tadi tu. Sarung tangan pula, sarung lengan. Dengan maksud cikgu pakai baju kurung elok dah, cikgu ustazah pakai elok dah. Tapi baju kurung kan gini, eloknya kancing lah. Tapi ada yang tak ada kancing, jadi tak ada masalah. Bila nak tulis kan jatuh. Anak murid kat belakang tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 tu tengah galak tu. Putihnya. Dia tak tengok lah tulis apa, tengok lengan ni. Hukumnya haram satu, dah balik budak-budak tu 15 tahun ke atas. Jadi yang eloknya kancing. Cuma dia pun kalau dia letak macam ni tak ada masalah. Dia pun pakai kalau terselak sikit ada cover. Itu guna hand sock. Bukan tujuan dia semata-mata nak tutup aurat, bukan. Dia backup. Dia macam kalau kain dalam. Kalau tangan punya backup, tu tujuan dia. Tapi apa yang berlaku sekarang tak macam tu. Pakai banyak baju kurung yang pendek-pendek tu, pak macam ni, baju kurung Kedah ke apa kan, pak macam ni, pakai hand sock. Tak guna dengan maksud tetap dedah aurat juga. Sebab maksud tutup aurat, tutup warna kulit, tutup bentuk dua. Warna kulit dan bentuk. Itu kat mana? Itu kat luar rumah, dengan orang, dengan ajnabi, dekat bukan mahram. Dalam semayang tak perlu tutup dua-dua. Itu yang beza dia. Sebab tu dia sebut di sini, dalam sembahyang tutup tadi tu dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulit sahaja. Jadi boleh kita kata orang lelaki pakai seluar yang naik basikal tu, seluar tu kan ketat kan. Dia tapi tutup atas pusat, bawah lutut, tutup elok. Tak pakai baju, sah walaupun berketul-ketul, habis nampak semua ketul-ketul. Sah semayangnya. Kerana dalam semayang tak wajib tutup dua, hanya wajib tutup satu, iaitu warna kulit saja. Bentuk tak wajib tutup, bentuk sunat tutup. Tutup dapat pahala, bentuk-bentuk. Jadi kalau perempuan pakai bikini ketat habis tapi tutup elok semua, tutup semua, tangan semua tutup, maka semayangnya sah. Bagus tutup bentuk sekali, tapi tak tutup bentuk pun sah. Itu kalau dari segi hukum semayang. Habis kalau dia pergi masjid, itu hukum lain pula. Pergi masjid bakat-bakat tengok, itu hukum lain. Cerita sah semayang kalau dia semayang seorang-seorang kat rumah. Makruh tu ada, makruh tak ada. Sebab kenapa pakai pakaian macam tu? Pakailah elok-elok. Cuma dari segi sah. Dari segi tutup aurat sah. Kerana hanya yang wajib ditutup warna kulit sahaja. Jadi dapat kita faham, disebut di sini satu lagi yang dengan suatu yang menutup, dengan suatu. Dia tak cakap baju, tak cakap kain. Kan? Kata dengan suatu. Kenapa tak cakap tutup dengan baju dan kain? Tutup baju dan seluar ke? Tutup dengan kain lah. Kenapa pengarang kita Syekh Daud kata tutup dengan sesuatu. Tutup tadi yang jangan bagi nampak warna kulit tadi, dengan sesuatu. Nak tutup apa? Mestilah tutup dengan kain. Tak, dengan sesuatu. Dengan maksud plastik pun boleh. Janji tutup warna kulit. Besi pun boleh. Kalau boleh. Macam Robocop masuk dalam tu kan. Pun boleh.
Iron Man tu kan, masuk dalam tu. Boleh. Perempuan ke lelaki sama lah. Kalau perempuan seluruh tubuh dia, lelaki pun tak sampai lutut. Besi ke dengan plastik, dengan kain yang biasa kita guna, dengan kotak dengan kertas, boleh balut dengan kertas, boleh. Sebab dengan sesuatu yang bentuk janji tak nampak warna kulit, malah dengan selut pun boleh. Dengan selut pun boleh. Ambil selut, tutup, hilang warna kulit kan, hilang warna kulit, sembahyang lah. Tapi masa sujud tu jangan bagi dia berkah nampak macam terdedah warna kulit. Jadi yang wajib tutup warna kulit dengan sesuatu, dengan maksud buatlah macam mana pun warna kulit tutup. Warna kulit tertutup. Jadi kalau nampak bentuk, tak nampak bentuk, sah juga sembahyang. Kalau tak nampak bentuk, sunat, dapat pahala lebih. Kalau nampak bentuk, sah, hukum makruh. Makruh tu pula tengok, sengaja buat baru makruh, tak sengaja tak makruh. Tak sengaja macam mana? Mungkin masuk hutan, baju kena buat lari ke beruk ke apa ke. Makanan dia ambil kan beg-beg kita, buatlah masalah macam mana pun. Kemudian nak sembahyang baju tak ada, baju kotor, baju kena najis, tak ada air, buatlah macam mana pun, masalah pun. Padahal boleh tutup dengan daun-daun kan. Risau pula takut daun gatal, habis satu badan merah. Akhirnya tak boleh tengok ada selut. Pakai selut. Selut tak ada, tapi air ada. Air, kita bawa air minum, cari tanah, campur yang boleh jadi selut. Buatlah macam mana pun dalam keadaan tutup warna kulit, walaupun dengan selut sekalipun. Malah dalam air pun boleh. Air tu jernih, kita masuk dalam air, kita pijak bagi dia jadi keruh. Ni cerita telanjang tak ada baju ni. Kemudian nak sembahyang, kita masuk dalam tu, lelaki lah, perempuan tak boleh. Perempuan nak tutup macam mana macam ni, pengsan dia. Lelaki lah tutup kat pusat, bagi keruh tu. Lepas tu sembahyang dalam keadaan telanjang, boleh. Tapi masalah kat sujud lah. Sujud tarik nafas panjang-panjang. Sujud dan dahi pastikan kena lantai, kena bumi. Kalau tidak, kalau terapung tak jadi juga. Nak buat masalah je, bukannya suruh buat, nak buat masalah tu pekah dia jika maka tu pekah. Maksudnya jika gini maka jawapannya gini, jika gini maka jawapannya, bukan suruh buat, bukan. Bila terjadi mana nak tahu. Boleh je nak jadi. Okey, sambung lagi, menutup dan menegah daripada dilihat warna kulit. Ada lagi, pada pihak atas dan keliling, tiada pihak bawahnya. Pihak tu arah. Maknanya yang kata kena tutup, jangan bagi nampak warna kulit dari pihak dari apa namanya, perimeter kok ni, dari sekeliling kok tepi ni. Tengok tepi ni. Jadi dan dari pihak atas, arah atas dan arah ni. Kalau kita lihat arah sini, arah sekeliling dan arah atas, itu kena tutup. Arah bawah dia kata tiada pihak bawah, bukan bawah tak. Jadi terjawab tu soalan. Dia sembahyang ke atas sikit, rumah dulu ada papan, lepas tu ada jarak sikit. Biasalah rumah dulu, jigo air kan, dia senang masuk. Lepas tu dia sembahyang pakai kain, tak pakai underwear kat dalam tu ke. Kemudian ada orang masuk, tengok ke bawah, nampak straight aja, sah sembahyang dia. Sah sebab kan dia bukan pada bawah tak ada masalah, terbuka pun. Malah memang kok bawah dia akan berlubang. Kalau tutup payahlah. Pakai track shoot rasa yang boleh tarik kat bawah, tak ada masalah ikut bawah. Dan yang kat bawah ni pula, kalau tak tutup, yang kat bawah tiba-tiba yang kat bawah ni dia jadi kat tepi, maka dikira bawah juga. Asalnya bawah, tapi masa kita melakukan pergerakan sembahyang dia jadi tepi. Sedangkan kok tepi wajib tutup, kok atas wajib tutup, kok bawah yang tak wajib. Dia kok bawah, tiba-tiba entah dalam pergerakan sembahyang dia jadi kok tepi. Masa bila? Sujud macam mana lagi? Takkan berdiri boleh kaki naik macam tu. Sujud ketika sujud, yang sepatutnya bawah dia jadi tepi. Sebab kita sujud, nampak orang tengok kat bawah, nampak betih okey lagi. Kalau tengok betul-betul, nampak kepala lutut, nampak ujung peha nampak sikit. Sah ke tak? Terjawab soalan. Sah juga, sebab dia pihak bawah. Cuma dia jadi kok tepi sebab nak sujud. Kalau tidak nak sujud macam mana? Maka dimaafkan tengok kat tepi tu. Maksud kalau nampak kat tepi, kerana asalnya daripada dia duduk bawah asalnya. Yang wajib tutup atas dan tepi. Atas dan tepi, bawah tak wajib. Dan atas ni tadi pula tutup, hati-hati lelaki dan perempuan sama. Bagi orang yang pakai jubah, pakai baju Melayu,
pakai baju kemeja pun sama lah. Dia kadang-kadang tak tutup ni. Dia buka ni, baju kemeja buka. Bila buka, kot atas nampak ni. Boleh nampak kot atas. Okey. Lelaki pusat sampai lutut. Okey, dia pakai apa kat dalam? Pakai seluar, pakai kain. Pakai kain bawah pusat ke atas pusat? Pakai kain atas pusat, selesai masalah. Walaupun terbuka. Tapi kalau pakai kain, pakai seluar bawah pusat, sebab maju ke hadapan sikit perut dia tu payah ha? Jadi pada pakai bawah sikit pusat, maka tak sah sembahyang, tak sah, batal sembahyang. Tapi kalau dia naik tarik kain ataupun naik ke atas je, atas pusat, selesai walaupun terbuka. Yang cantiknya tu pihak atas. Pihak atas. Satu lagi pihak atas, kalau sembahyang tak pakai baju. Sembahyang tak pakai baju, memang kita ambil kain pelekat tu dah memang kilah dah atas pusat, atas ni ha kilah. Kadang-kadang dia terbuka belah belakang. Belah belakang. Bagi orang yang banyak isi, kalau yang slim-slim ni tak ada masalah. Yang banyak isi sikit, bila kita kilah, isi kat tepi pinggang kita ni, dia bukan macam ni, pinggang macam ni. Pinggang macam ni. Bila kita kilah, isi kat tepi ni akan pergi ke belakang. Sebab kita ketat, kita kilah ketat, dia akan pergi belakang. Bila dia pergi belakang ni, isi kat tepi ni, dia pergi belakang. Dia jadi gini. Bila dia jadi gini, dia ada lubang kat tengah-tengah tu. Tak cerita try buat. Bagi orang badan besar, yang kecil-kecil tak payah buat, payah nak dapat. Okey, ada lubang. Ke nampak straight, lurah dendam bawah tu. Tak sah sembahyang. Caranya, pakai baju, selesai. Kalau tak pakai baju lah. Jadi itu dua masalah ikut pihak atas. Pihak tepi wajib tutup, tapi biasa tak ada masalah. Pihak tepi wajib tutup. Kalau ada lubang, walaupun sebesar halus je lubang, sebab kena rokok gudang garam, kena meletup oh meletup, ada kena dekat kain. Kita nampak putih, nampak hitam. Tengoklah peha kita putih ke hitam, nampak, tapi kecil, halus je. Janji kita nampak je, maka tak sah dah sembahyang, aurat. Sebab ikut tepi lagi. Ikut tepi. Kalaulah nampak warna kulit kerana kena cahaya matahari. Kalau tak kena cahaya matahari, tak nampak. Kena cahaya matahari baru nampak, maka itu dikira tak nampak. Dimaafkan. Sebab asalnya tengok dalam keadaan tak ada cahaya matahari. Jika ada cahaya matahari baru nampak warna kulit. Apa lagi? Bagi orang perempuan, dia akan, biasa orang perempuan suka pakai dua pieces, dua lapis. Satu telekung sampai ke peha, sampai ke lutut. Satu lagi kain daripada pusat, daripada pinggang sampai ke bawah. Pesan dekat rumah ataupun pergi beli je lepas ni telekung lain. Kalau boleh tak payah pakai dah telekung gitu. Bukan kata tak sah, tapi merbahaya. Boleh berkemungkinan untuk tidak sah bila pakai dua gitu. Dan memang kebanyakan jual dua. Tapi tahu tak, ada telekung yang satu je, pakai macam tu terus ke bawah. Kadang-kadang ada tangan lagi bila orang masuk kat tepi, kadang-kadang tak ada tangan, tapi dia satu. Yang itu selesai. Yang dua ni ada masalah sikit. Yang dua masalah macam mana? Bila dia dah tutup kat atas sampai ke lutut, sampai ke peha, dan daripada kain satu lagi daripada pusat sampai ke bawah, jadi dia rasa seronok bukan seronok, rasa selamat dah tutup. Tidak masa bila dia tak pakai baju kat dalam. Tak pakai. Kalau pakai baju pun t-shirt je kat dalam. Dan apabila dalam pergerakan sembahyang, dia akan terbang. Bukan terbang, dia akan terselak-selak. Kalau slow-slow sembahyang tak ada masalah. Slow. Kadang-kadang dia boleh, kalau kadang-kadang lah. Dia kalau dia tolak kain sembahyang tu macam ke depan sikit, dia akan terbang gitu sikit. Jadi kalau pakai straight, kain sembahyang tak akan terbang ke depan sikit. Mungkin sebab kipas, mungkin sebab dia tolak. Baik masa dia nak angkat tu payah, dia tolak sikit. Bila terbang ke depan, waktu tu kalau dia jadi gini. Dia punya tu jadi gini. Kalau tengok, bukan suruh tengok. Kalau tengok nampak sini. Nampak lengan, batas sembahyang. Biasa memang ada orang perempuan sembahyang gitu. Masa dia nak takbir Allah, dia nak sami Allah mahmidah, dia tolak tu. Begitu. Kain ni ke depan. Dia pun kat dalam. Lepas tu dia jatuh kain slow-slow. Nak sami Allah mana? Dia tolak lagi. Masa tolak tu. Nampak? Itu dikira ikut tepi. Itu bukan kira ikut bawah. Dia kan duduk kat bawah. Kan dimaafkan ikut bawah. Ikut bawah tak kira. Ikut bawah tu dah masuk bawah kaki.
Kok bawah kaki. Dia pakai kok bawah kaki. Itu kok bawah tu orang intai kok bawah nampak. Itu tak ada masalah. Tapi yang tadi bukan kok bawah, dia sampai kepala lutut aja. Kain tu, kain telekung yang atas, yang first tu sampai kepala lutut aja. Jadi bila sentuh, bila dia selak, dia kira seumpama macam lengan ni aja. Macam ni kat bawah, nampak aurat. Batal. Dia seumpama gitu je. Sebab dia bukan sampai ke kaki. Tapi kalau sampai ke kaki, tengok ke bawah, memang dimaafkan. Itu hati-hati kat situ lah. Kalau boleh lepas ni, anak yang ada teruskan pakai. Semayang jangan duduk selak-selak. Jangan duduk ni, semayang slow-slow, relax aja. Tak ada masalah, jangan bagi dia terbang-terbang. Beli satu yang lain, suruh pakai yang itu. Senang, tak ada masalah. Nak biar terbang macam mana pun tak ada masalah. Sebab dia satu daripada atas, muka straight sampai ke bawah. Nak tangan, letak beli yang ada tangan sampai sini. Dia keluar tangan kecil kat sini. Tu bagi orang perempuan lah. Kain telekung, masalah kain telekung. Apa lagi yang aurat? Aurat tepi atas. Okey, kalaulah aurat di luar sembahyang, bentuk kena tutup. Bentuk wajib tutup. Warna kulit pun wajib tutup. Itu kalau di luar sembahyang. Kerana aurat ada berapa lagi? Dah ada sebut di bawah ni rupa-rupanya. Jikalau dengan lumur lumpur sekalipun, saya tak baca. Jikalau dengan lumur lumpur sekalipun. Okey. Bab aurat ni. Bab aurat. Dia aurat di luar sembahyang, dia berbeza dengan aurat dalam sembahyang. Aurat di luar sembahyang dia bunyi ni. Wajib tutup aurat, wajib tutup aurat, wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Haram dilihat orang. Dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana wajib tutup aurat. Dia kena genong buat apa benda, cakap macam sama je. Dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana aurat itu sendiri. Luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat ajnabi, bukan mahram. Maksudnya di luar sembahyang, kenapa nak keluar rumah? Kenapa wajib tutup aurat ni? Sebab ada orang tengok maka haram. Maknanya kalau tak ada orang tengok, tak wajib tutup lah. Satu kampung tu semua orang kaya, billion one, beli satu kampung, semua tanah dia buat pagar, orang tak boleh masuk. Dia keluar rumah telanjang tak apa. Bukannya wajib tutup aurat, keluar rumah wajib tutup aurat. Tak, tidak. Wajib tutup aurat kerana ada orang tengok nanti. Lepas tu wajib tutup. Kalau tak ada orang tengok, telanjang tak apa. Pergi mana? Pergi bandar. Buat apa? Ada hal pergi bandar. Telanjang boleh. Jangan syarat. Tak ada orang tengok. Dia belikan bandar-bandar. Contohlah. Nak buat contoh. Jadi jangan salah faham. Keluar rumah wajib tutup aurat. Tak. Keluar rumah tak wajib tutup aurat. Yang wajibnya kalau ada orang tengok, masa tu wajib tutup. Okey. Nak faham dengan sembahyang. Sembahyang wajib tutup aurat kerana aurat. Maknanya kalau orang tengok ke orang tak tengok ke, tetap wajib tutup. Sebab tu kalau dalam bilik gelap gelita pukul 3 pagi nak sembahyang, gelap gelita, tak boleh telanjang. Padahal mana ada orang tengok. Malah dia sendiri pun tak nampak aurat dia sebab hitam legam, tetap juga tak sah sembahyang dia. Sebab apa? Sebab dalam masalah sembahyang wajib tutup aurat kerana aurat wajib tutup. Masalah di luar sembahyang wajib tutup aurat kerana orang tengok, hukumnya haram, jadi wajib tutup. Kerana itulah masalah perempuan satu lagi, dagu. Dagu ni aurat tak? Bagi perempuan ni dagu. Tempat tu tumbuh janggut ni ke? Ni. Jangan ni bawah sangat. Ni kita tahu leher ni bawah. Senang je nak tahu. Ini okey, sekarang nak tahu dia aurat ke tak? Dia muka ke tak? Sebab orang perempuan hanya boleh dedah muka. Selain pada muka tak boleh kan? Muka dengan tangan kan tak dapat tangan tadi kan? Luar sembahyang dalam sembahyang sama, muka dan pergelangan tangan. Sekarang bawah dagu ni termasuk dalam muka atau tidak? Jika dia termasuk dalam muka sini sikit ni, maka tak payah tutup lah. Jika dia bukan muka, wajib tutup. Sekarang muka tak? Main tengok muka dia pun ambil. Kau apa hal? Aku nak tengok muka. Muka ni lah, bukan ni. Okey, antara bukti ni bukan muka, ini bukan muka. Antara buktinya, masa ambil wuduk wajib basuh muka. Kalau tak basuh sini sah. Basuh sini, tak basuh sini, bawah ni. Ambil wuduk, sah. Maknanya ni bukan muka. Kalau lah ni muka tak basuh sini, siapa yang tak buat gini? Betul-betul, maka tak sah wuduk dia. Tak ada.
Siapa yang basuh macam ni? Janji kena muka je, saya macam ni. Sah dah walaupun tak basuh bawah. Maka kita dapat faham, ini adalah bukan muka. Bila bukan muka, dia lain lah. Bila bukan muka, wajib tutup. Okey. Dalam dia nak keluar rumah, bila pakai gitu, kadang-kadang dia keluar gitu, orang tak nampak pun bawah ni, maka tak berdosa pun. Keluar walaupun tak tutup aurat kat sini, sebab orang tak nampak tengok sini. Kena macam ni. Kena macam ni baru orang nampak. Dia jalan tunduk gitu aje, tak berdosa. Tapi bila orang nampak sini baru berdosa. Dia dah aurat. Dalam sembahyang tu, orang nampak ke orang tak nampak ke tak sah sembahyang. Sebab tu telekung kalau dulu-dulu ada 3 segi tu. Tok-tok punya telekung ada 3 segi. Sekarang orang tak pakai dah 3 segi tu. Sebab dia kata nampak macam mana uduh ke apa tak tahu lah. Moden lah sekarang. Sedangkan 3 segi tu guna tutup sini. Dan bila nak keluar pun sunat pakai juga. Sebab bimbang takut nampak ke bawah ni. Sebab tu kita tengok ustazah-ustazah pakai tu kan. Bukan ustazah je, semua nak pakai tutup ni. Cuma tak boleh kata haram sebab tak tutup. Bila keluar rumah tak boleh kata sebab mungkin dia jalan tunduk ke. Maka tak nampak bawah ni. Bukan tak nampak tak. Tapi kalau nampak haram. Tapi dalam sembahyang tak payah cerita. Nampak ke tak nampak, tak tutup bawah ni, tak usah sembahyang. Ni. Sebab tu kena pakai kat sini. Gitu. Biar lebih tutup, biar ke depan, lebih ke depan. Tutup. Itu sikit pasal perempuan. Itu dalam menutup aurat di luar sembahyang sikit lah. Dalam sembahyang dah habis dah. Dalam sembahyang kita dah bincang berkaitan dengan menutup aurat dengan masuk warna je, bentuk tak wajib tutup. Kemudian pusat sampai lutut bagi lelaki, hamba perempuan pusat sampai lutut juga. Masuk pusat sampai lutut, tutup kena sikit tutup pusat sikit kena tutup lutut. Yang afdalnya macam kita dah buat sekarang, jangan tukar-tukar lah. Okey. Kemudian perempuan seluruh tubuh, muka dan pergelangan tangan. Khunsa muskil juga macam tu, seluruh tubuh, muka sampai pergelangan tangan, dan pergelangan tangan je yang boleh dedah. Dan nak tutup tu jangan nampak hanya warna kulit saja, bentuk tak ada masalah. Pihak pula mesti ikut atas dan ikut keliling. Ikut bawah tak ada masalah. Cukup habis lah. Habislah, itu dah masalah luar. Jadi bagi orang bagi masalah menutup aurat di luar ni, saya nak kiaskan di luar sebab kita habislah, kita masuk yang keempat pula nanti. Lepas ni pun ada tahlil kan. Jadi sikit lah, lebih ke 5 minit lagi nak tanya juga. Yang katakan haram, bila dia mendedahkan aurat, kita tengok ukurnya haram. Mendedahkan aurat, orang dedah aurat, dia berdosa. Kita tengok berdosa juga. Sama. Perempuan tengok yang angkat berat tu, abang sado angkat berat, haram. Yang pakai spender je tu. Sebab tengok aurat. Perempuan, lelaki tengok perempuan berenang ke apa ke, berlari lomba lari ke apa ke, haram juga sebab tengok aurat dia. Dia haram lah sebab dia buka aurat. Kita yang tengok juga adalah haram juga, berdosa juga. Itu kalau kita tengok ni. Macam mana kalau kita tengok TV, handphone, dosa? Dosa buang TV rumah. TV yang berapa? 70 inci lah, yang tepek kat dinding kan, buang Sebab tadi dah biasa tengok, bila tengok berita, baru ni tengok berita tak? Pemberita pakai tu tak? Aurat tu. Macam mana? Masalah tu. Pakat-pakat kena buang. Biasa tengok cerita-cerita. Oh, ada orang tak mengaku tengok cerita. Tak apa, cerita P.Ramlee. Siapa tak kata tak pernah tengok cerita P.Ramlee mengaku. Sebab kalau kata cerita, saya tak tengok cerita. Okey, cerita P.Ramlee. Pernah dengar Ahmad Al-Bab? Dengar je. Tapi tak pernah tengok. Bohong lah tu. Okey. Tak payah tanya Hindustan, tak payah. Kita tanya yang tu aja. Okey. Bila ikut TV, adakah aurat tu berdosa? Pemberita tak mendedahkan aurat. Kita janganlah membayangkan aurat tu sampai yang ni aurat tak tahu kepala pun aurat juga, sama je. Tengok dalam telefon tadi baru scroll nampak betul break. Lepas tu baru nampak tadi. Tak kira sekarang ni dalam masjid, luar masjid, mana-mana sama. Kita akan nampak. Kita akan lalu. Kadang-kadang bukan friend kita, iklan. Memang sentiasa ada kat tangan, ada dalam poket lagi. Dan TV pun boleh kata tak keterlaluan kata. Saya kata, kalau buka TV mesti akan tengok aurat.
Garanti. Maksudnya tak garanti kan. Tapi tak keterlaluan kalau kata garanti. Kalau cerita tu semua tutup pun iklan. Iklan Colgate. Iklan Melo. Tu tak ke iklan yang apa segar sepanjang hari tu? Tahu iklan segar sepanjang hari tu. Terasa segar sepanjang hari. Iklan tengok aurat. Cerita lagi banyak. Soalannya, adakah dikira sama macam tengok direct? Oleh kerana benda ni dah jadi umum balua, semua orang buat, tak boleh nak kata haram. Kalau kata haram, seumpama kata setiap rumah haram ada TV kat dalam tu, setiap orang haram ada telefon kat dalam tu, dalam poket dia. Sebab mesti dia tengok pakai 3310 cukup. Sebab tak ada dalam tu, tak ada apa-apa dalam tu. Maka hukumnya adalah tak sama. Tak sama. Hukum melihat melalui pantulan cermin atau pantulan air. Dalam kitab fiqh dibincang apa hukum melihat aurat dalam melalui pantulan air. Orang dululah, atau pantulan cermin. Ataupun samalah, ni cermin lah ni, pantulan cermin. TV tu pantulan cermin lah. Tapi hukum dulu pantulan air. Contohnya ada perempuan panjat pokok pakai kain. Janganlah fikir macam mana dia panjat, dia pakai kain. Kita tengok ke dekat sungai, dekat air bawah tu, tasik bawah tu, kita nampak aurat dia. Tengok kat situ. Adakah hukumnya haram? Sama macam tengok aurat? Tidak. Lega. Tidak. Tidak haram. Hukumnya berbeza. Haram bila ada kait. Iaitu bila mendatangkan syahwat, baru haram tengok. Bila mendatangkan syahwat, baru haram tengok. Kalau tak mendatangkan syahwat, maka tak haram. Walaupun tak haram, makruh tu memang dalam poket dah. Bergerak. Okey. Macam mana itu luar dalam sembahyang tak ada masalah lah, sebab bentuk no problem. Sebab masalah berat ni, masalah kain berat, masalah nampak bentuk tak? Bukan masalah nampak warna kan. Warna kulit tak nampak warna kulit tak? Masalah nampak bentuk. Ayat Quran yang menceritakan tentang hukum tutup aurat bagi perempuan, hujung ayat tu panjang, nak syarah tu panjang sangat. Ujung tu dalam ayat Quran, ujung tu illa ma zahara minha, melainkan yang terzahir, melainkan yang tak boleh nak buat, tak boleh nak buat dah, maka waktu tu dimaaf walaupun nampak bentuk. Contoh yang mudah yang tak boleh nak elak, kepala. Perempuan pakai tudung boleh kena pakai petak. Tak songkok kat dalam sebab nampak bentuk ni, yang ni, maka tak boleh nak elak, maka nampak bentuk kepala tak apa. Bahu boleh ke nak pakai, nak letak apa, 3 segi dan nak bagi nampak bentuk? Tak. Sebab tak boleh elak. Illa ma zahara minha, yang dah terzahir dan tak boleh buat apa dah. Kaki pakai stokin nampak bentuk. Ke nak pakai stokin kerah nampak petak? Tak perlu. Okey. Itu satu. Maka kepala, bahu, kaki. Macam lagu budak-budak. Kepala, bahu, kaki. Okey. 3 tu tak boleh buat apa dah. Kaki tu masuk kaki ni, bukan kaki yang betis tu, bukan kaki tu. Kan begitu kaki. Maka kalau pakai stokin kan nampak, no problem. Bahu tak ada masalah, tak perlulah pakai span tinggi-tinggi ke apa. Tak perlu. Kepala pun tak perlulah pakai songkok kat dalam tu, dalam tudung. Satu. Yang kedua, pakai dah elok. Ketika berjalan, dia akan kena. Dia akan kena kan, dia akan nampak, jadi nampak. Elok dah, tapi berjalan nampak. Tak berjalan, dia tak nampak. Itu pun illa ma zahara minha, dah terzahir, tak boleh buat apa. Jadi kalau kain yang berat tadi, masa duduk diam tak ada apa. Masa jalan tu malah bukan yang berat, yang ringan pun ada, yang kain apa ni, macam sutut dia. Ni, ada satu kain ada, Allah lupa dah. Kain tu memang chiffon Allah. Dah lah lembut, warna, tengok warna tu dah geram dah. Tiba pakai pula tu, comel dah macam mana ni. Bila jalan melekat habis. Walaupun pakai jubah sekalipun. Waktu tu sebab benda boleh elak, aku kena haram. Itu bukan ma zahara minha dah. Tapi kalau benda macam peha, masa berjalan tu kan dia ada nampak sikit, tak boleh buat apa dah tu. Tak ada masalah. Kain berat lebih selamat daripada kain ringan. Kain ringan lagi bahaya. Kalau kata tadi kain berat, kain tu. Kain berat kalau nampak tu, sebab tak boleh nak buat apa dah. Cuba fikir nak buat macam mana. Tak boleh dah. Tak boleh, maka ni maaf.
Tambah-tambah bila duduk diam tak nampak, berjalan baru nampak. Ada lagi maaf. Jadi kalau yang berat jangan risau sangat. Yang ringan yang risau. Yang ringan. Ada tu siap pakai burdah lagi. Tapi dia punya kain tu, ish. Pening tengok. Sepatutnya pakai kain berat-berat tu, yang tebal-tebal tu, yang berat-berat tu. Habislah. Wallahualam. Terjawab semua soalan dah. Habis. Tangguh dulu. Sambung akan datang. Yang keempat, apa yang keempat? Sambung. Mengetahui akan kafiat cara sembahyang seperti diketahui akan fardunya dan dibezakan ia daripada sunatnya. Bahkan jika ia i'tiqad sekaliannya, yang itu nanti nombor 4. Sudah dengan tasbih kafarah dan syaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.